Dulu harga durian sebiji ini RM3. Sekarang ni harga dia turun. Tinggal dua ni jarakat pakai sebiji jadi RM2. Jadi masalah kami petani hari ini tak cukup lah belanja. Kalau kata kerja tak cukup makan. Tak menentu. Dikenali sebagai Raja Buah, persaingan antara baka baik wujudkan dimensi baru. Durian, apakah masalah di sebalik lambakan sewaktu musimnya? Durian sejenis buah tempatan yang termasyhur sekali di Malaysia. Ia dipercayai berasal dari Asia Tenggara, khasnya dari Borneo. Spesies yang dianggap raja buah ini amat digemari oleh semua bangsa di negara ini. Di bandar-bandar besar, durian diklasifikasikan sebagai buah eksekutif dan mempunyai nilai harga yang tinggi. Durian mengandungi banyak zat protein dan sedikit vitamin A, B dan C. Isinya pula boleh dimakan segar, dibuat lempuk, tempoyak, aiskrim dan jam. Manakala isinya yang muda dibuat sayur. Harga durian akan bergantung kepada mutu isinya dan isinya yang bermutu biasanya terhasil dari baka durian yang baik. Penemuan terhadap klon durian telah menghasilkan berjenis-jenis baka yang setiap satu berbeza tekstur isi dan rasanya. Biasanya, pokok durian berbuah 2 musim setahun, iaitu Jun hingga Ogos dan November hingga Januari. Jangka masa dari bunga kembang hingga masa mengutip buah ialah 3 hingga 4 bulan, bergantung pada jenis dan musim. Hari ini dengan lahirnya durian 2 musim dan kemasukan durian import, durian tidak lagi bermusim. Ianya sentiasa terdapat di pasaran tempatan. Fenomena ini mengakibatkan lambakan pada durian, terutama bila tiba musim durian kampung. Jangka hayat durian adalah panjang hingga menjangkau puluhan tahun. Oleh kerana itu, hari ini durian yang diusahakan secara tradisional terpaksa bersaing dengan durian-durian dari baka klon yang lebih bermutu. Walaupun begitu, durian jenis ini masih diminati sesetengah penggemar durian kerana keaslian rasanya. Akan tetapi, tidak ramai yang meminati durian tradisional. Ini kerana kemunculan berbagai baka klon yang lebih bermutu. Akibatnya, durian tradisional sering mengalami masalah lambakan di pasaran pada setiap musim. Pokok durian yang diusahakan secara tradisional juga adalah tinggi dan ini mengakibatkan kerosakan pada buah apabila gugur setelah ia masak. Durian yang diusahakan secara tradisional biasanya dilakukan oleh pekebun kecil yang menjadikan tanaman mereka itu sebagai punca pendapatan sampingan. Pada setiap musim, pekebun kecil ini akan menjadi buruan kepada pemborong-pemborong buah tempatan. Suatu masa dahulu, durian adalah pelaburan jangka panjang yang menguntungkan kerana ia mempunyai nilai harga yang tinggi. Kerana itu, ramai pekebun mula membuka kebun durian dan sekarang ini telah menimbulkan masalah lambakan pada setiap musim. Oleh kerana penawaran yang tinggi, maka harga durian mula jatuh dan pekebun terpaksa menjual hasil kebun mereka kerana durian adalah spesies yang tidak tahan lama. Bagi pemborong pula, mereka terpaksa bersaing dengan durian-durian klon dari ladang komersial dan durian dari negara luar seperti Thailand. Disebabkan masalah ini, pihak kerajaan telah menjalankan berbagai usaha seperti melakukan penyelidikan bagi melahirkan baka-baka durian yang boleh menghasilkan buah yang bermutu agar dapat meluaskan pasaran ke arena antarabangsa. Thailand merupakan negara terbesar yang mengeksport durian ke negara kita. Pada 2003,
ekspor durian dari Thailand berjumlah 8.706,9 tan dengan pengaliran wang berjumlah Rp7.812.806. Hari ini terdapat lebih daripada 100 klon durian di Malaysia yang sebahagian besarnya merupakan baka tempatan. Klon durian yang bermutu tinggi mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antaranya ialah pokok cepat berbuah iaitu 5 hingga 6 tahun, berbuah lebat dan sesuai ditanam di pelbagai kawasan persekitaran. Bentuk buahnya pula adalah bulat membujur yang beratnya antara 1.4 hingga 1.6 kilogram dan mempunyai pangsa yang besar. Kalau dilihat pada isinya, durian klon yang baik akan menghasilkan isi ulas yang tebal, bertekstur halus, pejal, berwarna kuning tembaga dan berbiji kecil dengan rasa yang manis, lemak dan beraroma. Dan pada masa ini kita lihat sistem pemasaran durian masih lagi sistem yang lama di mana penanam mengeluarkan buah dan kumpul di tempat di mana pemborong boleh datang membeli. Dan harga pasaran tak menentu dan ikut harga pasaran semasa. Di mana kalau berlaku lambakan buah, harga pasaran akan jatuh. Dan di sini kita bagi pihak Jabatan Pertanian menekankan penanaman durian klon di mana harganya kita boleh kawal dan harganya masih lagi di peringkat yang tinggilah. Salah satu durian klon yang disyorkan ialah D24. Klon durian ini berasal dari Bukit Merah Reservoir Perak dan telah didaftarkan pada 30 November 1937. Bentuk buahnya bulat membujur, bersaiz sederhana besar dengan duri yang halus dan tajam. Manakala mutu isinya sangat baik dengan ulas yang besar dan rasanya yang lemak manis. Salah satu badan yang bertanggungjawab dalam meningkatkan mutu durian ialah Pusat Latihan Pertanian Manung Perak. Di sini mereka menjalankan aktiviti mengenal pasti baka baru yang berpotensi untuk dikomersialkan, menyediakan ciri-ciri bertani dan seterusnya memberi nombor daftar ke atas baka-baka terpilih. Semua klon buah-buahan yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian mesti didaftar terlebih dahulu. Namun, klon-klon yang didaftarkan tidak semestinya disyorkan oleh jabatan tersebut sebagai tanaman yang berpotensi sebagai tanaman komersial. Dalam proses pengklonan, pelbagai teknik telah diperkenalkan seperti cantuman mata tunas, cantuman ladang dan cantuman baji durian. Sehingga kini, sebanyak 189 klon durian yang berpotensi untuk dikomersialkan telah didaftar dan dari senara itu, sebanyak 10 klon dipilih untuk disyorkan penanamannya secara besar-besaran. Dengan kemunculan pelbagai baka yang diklonkan, telah mewujudkan perusahaan baru dalam urusan durian, iaitu perusahaan anak benih. Cantuman baji durian adalah teknik pembiakan baka yang sering diusahakan dalam perusahaan anak benih durian. Teknik ini menggunakan biji durian terpilih sebagai benih penanti dan dikawinkan dengan baka lain yang bersifat tidak serasi genetik. Biji-biji terpilih biasanya dari kalangan yang sihat akan disemai terlebih dahulu di dalam tapak semaian atau di dalam polybag. Bagi semaian di dalam tapak semaian, perlu menggunakan pasir atau habuk kayu atau campuran keduanya. Bagi tanaman di dalam polybag, setiap polybag disyorkan memuatkan 2 biji durian bagi setiap satu polybag. Anak benih dari biji ini akan menjadi benih penanti dan akan dikahwinkan dengan baka yang sesuai. Kajian menunjukkan bahawa tidak semua campuran klon-klon durian akan menghasilkan buah durian yang baik. Setelah dibiarkan tumbuh sehingga umur 1 bulan, benih penanti tersebut akan dicabut bagi tujuan cantuman. Bagi yang menjalankan perusahaan anak benih,
pengurusan tapak semaian yang betul akan menghasilkan anak benih yang subur dan menjamin pertumbuhan yang lebih cepat setelah dialihkan ke ladang. Benih penanti perlu dibuatkan belahan di tengah pokok, manakala pucuk mata tunas terpilih perlu ditajamkan merencong. Anggaran rencong adalah antara 3 hingga 4 mata tunas. Setelah itu, secepat mungkin masukkan mata tunas berencong ke belahan benih dan balutkan dengan parafilm dengan kuat. Tidak hanya sekadar perlu tahu dalam mencantumkan anak benih sahaja, tetapi pemilihan tapak semaian juga penting dalam memastikan perusahaan anak benih memberi pulangan yang menguntungkan. Sekiranya harga tanah, air dan kemudahan asas lain tinggi, akan menjejaskan keuntungan dan keupayaan bersaing dengan perusahaan semaian yang lain. Benih yang siap dicantum perlu ditanam ke dalam polybag berisi tanah, campuran dan disiram. Selepas itu, ia tidak boleh disiram selama 3 minggu. Anak benih juga perlu diserkupkan dengan plastik cerah, diikat dan ditempatkan pada bawah teduhan 75%. Cara biasa yang digunakan ialah cantuman seperti cantuman mata tunas yang mengambil kulit bertunas kemudian diletakkan pada kelaran pokok penanti. Di Thailand, pembiakan cara tampang amat digemari. Pembiakan cara ini akan menentukan keturunan tulen mengikut baka. Apapun, pemilihan baka dalam perkahwinan baka amat penting. Pencirian durian kebanyakannya bersifat serasi sendiri. Walaupun klon-klon durian berbunga secara serentak, namun ketidakserasian genetik dari segi pendebungaan dan persenyawaan boleh merencat pembentukan buah. Memandangkan harga durian yang tidak menentu di pasaran kebelakangan ini, pihak Jabatan Pertanian telah pun mengambil beberapa inisiatif untuk memajukan semula tanaman durian ini. Di antaranya ialah Jabatan Pertanian telah pun menghasilkan beberapa kelon yang bermutu tinggi seperti D24, D2, D99 dan D197. Kelebihan-kelebihan kelon durian ini ialah ia mudah dibiar dan pertumbuhan yang cepat, mengeluarkan buah yang banyak, mempunyai isi yang ulas yang tebal, lemak, manis serta beraroma. Selain daripada itu, ia juga rintang terhadap perosak dan penyakit. Selain dapat meningkatkan hasil buah, campuran klon juga memberi kebaikan yang lain seperti boleh berbuah pada luar musim. Ini bermakna ia dapat menghasilkan buah dalam 2 musim setahun. Walaupun dengan kemunculan pelbagai klon durian yang boleh menghasilkan buah yang berkualiti, tetapi pekebun kecil tempatan masih tidak berminat dalam menukarkan bentuk tanaman mereka. Bagi mereka, durian adalah tanaman pusaka dan akan diwarisi oleh anak cucu. Oleh itu, tidak mungkin mereka akan menukarkan kepada durian jenis lain yang bersifat komersial. Durian tradisional mengambil masa selama berpuluh tahun untuk berbuah. Penantian ini tidak memungkinkan mereka menukarkan tanaman mereka dengan durian jenis klon. Bagi mereka, biarlah mereka terus menikmati durian yang dikatakan tidak bermutu tersebut. Akibat daripada tidak berminat untuk bertukar kepada tanaman durian klon yang lebih praktikal, hasil durian tradisional terpaksa bersaing dengan durian lebih bermutu. Ini menambahkan lagi masalah lambakan di pasaran tempatan. Persaingan dalam mendapatkan tempat di pasaran tempatan, tentu sahaja durian tradisional ini akan ketinggalan kerana terpaksa bersaing dengan durian yang lebih berkualiti dan harga yang berpatutan. Faktor kurang peminat juga merupakan satu faktor yang membawa kepada lambakan di musimnya.
Muar adalah antara kawasan tanaman durian yang terbesar di negara kita. Di sini, banyak menempatkan tanaman bagi tujuan komersial. Bagi tujuan penghantaran yang jauh, durian akan diisi ke dalam bakul yang selamat bagi mengelak daripada kerosakan pada buah durian. Pihak pemborong akan menyediakan bakul dan kemudahan pengangkutan. Biasanya, penggunaan bakul seperti ini digunakan bagi tujuan ekspor ke negara luar. Pengawalan terhadap kualiti buah durian akan memberi keuntungan yang maksima kepada pemborong. Cara sebegini dilakukan pada buah durian yang bermutu tinggi seperti D24, D123 dan D99. Harga durian yang dibeli oleh pemborong dikira melalui timbangan dan nilai harga per kilo akan berubah mengikut jenis durian dan musim. Pengawalan terhadap harga durian akan dapat mengelak daripada masalah lambakan. Sebagai contoh, durian D24 walaupun ia berbuah pada kemuncak musim, namun ia tidak mempengaruhi harga pasaran kerana ia dikenali sebagai jenis yang bermutu tinggi. Selain dimakan segar, durian juga dapat menghasilkan produk lain seperti dodol dan lempuk. Biasanya, produk ini dihasilkan daripada buah durian tidak elok atau yang mengalami masalah lambakan akibat kemuncak musim. Bagaimanapun, produk sebegini mempunyai peminatnya tersendiri dan ia boleh bertahan lama dan paling penting, ia juga memberi pulangan yang memuaskan. Kerja-kerja pembuatan produk dari durian kebanyakannya dilakukan oleh golongan wanita dan setakat ini produk sebegini masih di tahap industri kecil-kecilan. Biasanya dijalankan oleh persatuan atau pertubuhan wanita di sesebuah kawasan. Inilah kelebihan yang ada pada durian. Walaupun dimasukkan ke dalam apa jua masakan, ia tetap mengeluarkan rasanya hingga dikenali sebagai lempuk durian, dodol durian dan macam-macam durian lagi. Durian ni murah adik. Musim ni durian murah. Tapi kami yang elok kami jual tengah. Mana yang uduh sikit tu kami buat asam. Tapi buat asam pun bukannya hak durian buruk, durian elok juga. Kala-kala kami buat lempuk, kala-kala buat asam. Boleh juga menambah pendapatan kami sikit-sikit. Jadilah. Perusahaan makanan yang berasaskan durian ini sebenarnya telah lama wujud dan ia tetap stabil di pasaran walaupun tidak pada musim durian. Tujuan asal lempuk dihasilkan agar dapat disimpan lebih lama. Ini kerana durian tidak dapat disimpan lama melebihi 36 jam atau isinya akan menjadi masam. Jadi lempuk dihasilkan untuk mengekalkan cita rasa durian lebih lama dan boleh disimpan hingga setahun jika betul cara pemprosesan dan penyimpanannya. Perusahaan sebegini sebenarnya tidak harus hanya menjadi penyelesaian kepada masalah lambakan pada kemuncak musim sahaja, tetapi satu perusahaan yang mampu dimajukan dengan lebih komersial lagi. Dodol, makanan tradisi Melayu yang terus diminati sehingga hari ini. Gabungan dodol dengan durian telah menjadikan ia produk tempatan yang semakin diminati. Jadi tidak heranlah kalau durian dikenali sebagai raja buah kerana selain ia disukai kerana rasanya yang enak, ia juga dapat mempengaruhi rasa makanan dan melahirkan produk lain yang berprospek tinggi. Durian walaupun sering mengalami masalah lambakan sejak akhir-akhir ini, ia tetap diminati dan mendapat tempat di pasaran. Penyelesaian terhadap masalah lambakan semakin cerah dengan memajukan perusahaan produk durian dan menukarkan bentuk tanaman kepada durian klon yang mempunyai pasaran yang lebih besar.